Kadar kita sebulan kebangsaan tahun 2022 meningkat pada 33.1% berbanding sasaran 22.5%. Justru daripada dibuang ke tong sampah, lebih baik ia dihantar ke pusat kita semula. Bagi pendapat abang, apa tak kepentingan amalan kita semula? Ya, bagi pendapat saya, kepentingan kita semula ni adalah untuk menciptakan masa pengajaran dan juga dapat pelihara alam sekitar kita ni bagi apa? Kami tak bisa alam sekitar dijaga. Kalau kita tak jaga kita semula ni, bisa alam sekitar kita ni dengan sampah berada. Pihak kerajaan pun kena ambil peranan yang penting dalam menjaga kita semula. Okey bang, terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimanakah anda menguruskan sisa bahan buangan anda sebelum membuangnya ke dalam tong sampah? Cara saya menguruskan bahan buangan sampah ialah saya akan mengasingkan bahan-bahan buangan mengikut kategori. Sebagai contoh seperti aluminium, plastik dan kertas, saya akan asingkan dan saya akan buang ke dalam tong sampah kita semula. Jadi bila kita membuang sampah ke dalam tong sampah kita semula, bahan-bahan ini ia dapat diproses dan dapat digunakan untuk masa yang akan datang. Pada pendapat anda, adakah wajar kita mengamalkan kitab semula? Pada pendapat saya, amalan kitab semula ni sangat wajar untuk kita amalkan sebab benda ni membawa banyak kelebihan kepada diri kita dan juga alam sekitar. Dapat menyelamatkan alam sekitar daripada pencemaran. Okey, bahan-bahan terbuang terutamanya kita boleh guna semula benda tu. Okey, terima kasih atas jawapan ikhlas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan tajuk kami iaitu amalan kita semula dalam kalangan warga UPSI. Berikut adalah ahli kumpulan kami. Terdapat 10 orang dalam kumpulan kami. Yang pertama, Ani Holilah binti Syahudin. Yang kedua, Irene Michelle Ita anak Metu. Yang ketiga, Jaslyn Norin anak Sata. Yang keempat, Nur Afifah Syazwani binti Muhammad Saidi. Yang kelima, Seri Ainur Hidayah Hadibi binti Saiful Nizam. Yang keenam, Afzal Fahimah binti Yusuf. Yang ketujuh, Aisyah Sajidah binti Syahnam. Yang ke-8, Katrina Livan Billy. Yang ke-9, Ifa Syazliana binti Syarin. Dan yang ke-10, Sofiatun Nakib binti Jaafar. Kumpulan sasaran kempen amalan kita semula ini ialah warga UPSI, iaitu pelajar, kaki tangan, alumni dan juga orang-orang awam. Terdapat 5 objektif bagi kempen amalan kita semula ini. Yang pertama, mendedahkan warga UPSI pengetahuan mengenai kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Yang kedua, menggalakkan warga UPSI melaksanakan aktiviti mesra alam dengan berkesan seperti kempen kita semula ini. Yang ketiga, memupuk semangat kerjasama semua warga UPSI dalam menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran UPSI. Yang keempat, mewujudkan suasana yang kondusif bagi melahirkan warga UPSI yang mempraktikkan amalan hidup lestari. Dan yang terakhir, memupuk sikap bertanggungjawab kepada warga UPSI untuk menjalankan kempen amalan kita semula. Amalan kita semula mempunyai pelbagai faedah, terutamanya kepada masyarakat kini. Antara faedah amalan kita semula ialah menjimatkan pembelanjaan secara mikro dan makro. Dari segi mikro, masyarakat tidak perlu berbelanja lebih sekiranya mereka menyita semula barangan keperluan seperti pakaian dan buku. Anda boleh menyumbangkan pakaian atau menyita semula pakaian yang tidak digunakan secara kerap. Contohnya, menyita semula seluar jeans dengan membuat desain pakaian yang baru atau beg tangan yang baharu. Sumbangan buku-buku juga adalah penting agar sumber yang digunakan iaitu kertas untuk mencetak buku baharu dapat dipelihara dan tidak dibazirkan. Dari segi makro pula, amalan kita semula dapat menjimatkan pembelanjaan dalam pengurusan sampah. Hal ini kerana kos penyelenggaraan tapak pelupusan sampah semakin meningkat dari hari ke hari. Berikutan kuantiti sampah turut meningkat. Secara kesimpulannya, amalan kita semula dapat membantu manusia untuk menjimatkan sebagai sumber kawangan yang digunakan untuk mengurus bahan buangan dan disalurkan ke arah yang lebih bermanfaat. Faedah amalan kita semula yang seterusnya ialah amalan kita semula dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila bahan terbuang di kita semula, jadi jumlah pembuang sampah ini akan berkurangan. Jadi kadar pembuangan sampah yang semakin kurang, ini dapat memudahkan proses penghapusan tempat pembiakan haiwan vektor seperti nyamuk dan tikus. Jadi kesan daripada itu, penularan wabak penyakit
juga semakin berkurangan kerana alam sekitar tidak tercemar dan selamat. Dan dalam pada itu, kebersihan alam sekitar juga dapat dipelihara dengan sebaiknya. Faedah amalan kita semula yang seterusnya adalah untuk memelihara hidupan liar dan ekosistem. Apabila kita boleh mengitar semula produk-produk terpakai secara konsisten, kita sebenarnya mampu menjimatkan sumber-sumber yang berguna untuk keperluan tumbuhan dan juga haiwan. Seperti yang kita lihat, pokok-pokok tidak lagi perlu ditebang untuk menghasilkan kertas, malah dengan hanya menggunakan bahan-bahan kitar semula, produk-produk yang berasaskan kertas boleh dijana dengan kadar berterusan tanpa mengganggu ekosistem sedia ada. Dengan cara ini, hidupan dan ekosistem di dalam hutan-hutan akan sentiasa dipelihara dan dikawal. Keseimbangan ekosistem ini sangat penting untuk memastikan tumbuh-tumbuhan dan haiwan tidak dilanda kepupusan. Faktor amalan kita semula diabaikan yang pertama ialah faktor sikap individu. Terdapat segelintir individu yang tidak mempedulikan amalan kita semula ini. Seterusnya, terdapat juga individu yang sudah tahu akan kepentingan amalan kita semula ini. Namun demikian, oleh kerana sikap mereka yang malas, mereka tidak mengamalkan amalan kita semula dalam kehidupan mereka. Kebanyakan plastik, kertas dan kaca yang boleh kita semula dibuang ke tempat sampah dan dibakar dengan begitu sahaja. Hal ini kerana untuk memudahkan urusan mereka. Kesan daripada perbuatan tersebut ialah berlakunya pencemaran udara, seterusnya akan meningkatkan suhu di kawasan sekitar tersebut. Faktor seterusnya amalan alam sekitar semakin diabaikan adalah disebabkan penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Dalam hal ini, orang ramai semakin berani untuk melanggar undang-undang disebabkan pemantauan pihak berkuasa yang tidak konsisten. Contohnya, pemilik kilang semakin berasa tidak takut untuk membuang sisa-sisa minyak ke dalam sungai yang akhirnya akan mendorong kepada pencemaran air. Hal ini secara tidak langsung akan mengganggu tahap kebersihan air untuk kegunaan manusia dalam kehidupan seharian. Kurang pengetahuan merupakan salah satu punca amalan kita semula semakin diabaikan. Hal ini dikatakan demikian kerana individu tidak didedahkan dengan kepentingan amalan kita semula sedari kecil. Individu beranggapan bahawa alam sekitar tidak perlu dipelihara dan juga dipelihara. Hal ini mengakibatkan kerosakan dan juga kesan buruk yang perlu ditanggung oleh alam sekitar dan juga masyarakat generasi akan datang. Seterusnya, saya akan bentangkan langkah-langkah menggalakkan amalan kita semula. Dari aspek peranan kerajaan, kerajaan perlu berani menggubal mana-mana polisi yang berkaitan dengan pembuangan sampah sarap. Yang kedua, kerajaan perlu menetapkan peraturan tentang pembuangan sampah mengikut kategori seperti sampah domestik, sampah pukal dan sampah barangan kita semula. Yang ketiga, cara kutipan sampah hendaklah diselaraskan supaya pengguna mudah untuk mengeluarkan sampah pada waktu yang ditetapkan. Dan yang akhir sekali, usaha yang dilakukan perlu berterusan supaya masyarakat dapat melihat bahawa pihak berkuasa tempatan menjalankan tanggungjawab mereka dengan memandang serius tentang isu pembuangan sampah. Langkah yang kedua untuk menggalakkan amalan kita semula ialah pendidikan melalui aktiviti kurikulum. Yang pertama, pendidikan alam sekitar secara formal iaitu bermula dengan peringkat sekolah rendah dalam mata pelajaran pendidikan moral dan sains. Seterusnya, pengajaran peringkat menengah melalui mata pelajaran sains seperti biologi. Dan yang terakhir ialah peringkat ketiga iaitu pengajian tinggi melalui kursus sains alam sekitar dan biologi persekitaran. Selain itu juga, pihak sekolah juga perlu mengadakan program amalan kita semula. Sebagai contoh, guru-guru perlu menunjukkan dan mendedahkan cara-cara untuk kita semula barangan kepada murid-murid. Akhir sekali, pihak kerajaan juga haruslah menyampaikan maklumat mengenai amalan kita semula barangan melalui media massa kepada masyarakat. Sebagai contoh, media massa seperti surat khabar, majalah, televisyen dan radio. Langkah bagi menggalakkan amalan kita semula yang seterusnya ialah melalui peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu memberi pendedahan kepada anak-anak tentang amalan kita semula semenjak kecil lagi. Contohnya, ibu bapa boleh memberikan bahan bacaan tentang amalan kita semula atau membawa anak-anak menghadiri kempen kita semula. Seterusnya, ibu bapa perlu menjadi contoh teladan kepada anak-anak dalam mengamalkan amalan kita semula. Ibu bapa boleh mendidik anak-anak untuk mengasingkan sisa buangan mengikut kategori iaitu kertas, kaca, tin aluminium, tin keluli dan plastik serta sisa makanan sebelum membuang sampah-sampah tersebut ke dalam tong kita semula. Peranan ibu bapa ini penting bagi memastikan anak-anak mengetahui tentang kepentingan amalan kita semula dan seterusnya
dapat memupuk kesedaran mereka untuk mengamalkan amalan kita semula. Bahan yang dapat dikita semula haruslah diasingkan agar dapat memudahkan proses kita semula oleh pihak yang bertanggungjawab dalam menghasilkan bekalan baru bagi bahan yang sama. Bahan tersebut termasuklah bahan plastik, tin aluminium dan kertas. Ayolah warga UPSI, kita amalkan kita semula bagi mengurangkan kadar pencemaran alam sekitar dan mengurangkan kos pelupusan sisa bahan buangan. Marilah kita amalkan kita semula. Fikir dulu sebelum buang. Melalui projek yang dijalankan ini, dapatlah diketahui bahawa amalan kita semula amat penting dalam kehidupan seharian individu. Amalan kita semula juga memberikan pelbagai manfaat kepada individu dan masyarakat di luar sana. Oleh itu, jadikanlah amalan kita semula sebagai salah satu komponen dan juga amalan dalam kehidupan kita. Apa yang saya pelajari daripada kempen alam sekitar ini adalah kita sebagai masyarakat akan sedar akan tanggungjawab kita untuk memastikan amalan kita semula ini dijadikan sebagai suatu kebiasaan dalam kehidupan kita. Hal ini kerana bagi mengurangkan bahan buangan, pencemaran dan penggunaan tenaga yang berlebihan sehingga menjejaskan kualiti kehidupan penduduk di bumi ini. Sesungguhnya, kempen alam sekitar ini dapat menyedarkan masyarakat akan kepentingan amalan kita semula. Di amalan kita semula ini amat penting dalam menjamin kelestarian alam sekitar. Justru dengan adanya kempen kita semula seperti ini, masyarakat atau warga UPSI akan lebih cakna terhadap faedah mengita semula barangan dan akan mula menjalankan tanggungjawab bagi menjayakan aktiviti seperti ini. Apa yang saya dapat pelajari daripada kempen amalan kita semula ini ialah sebagai individu yang bertanggungjawab, kita mestilah mengamalkan amalan kita semula ini dalam kehidupan seharian kita kerana bagi menjaga kelestarian alam sekitar. Pada masa yang sama, amalan ini juga dapat mengurangkan kadar pencemaran yang kerap berlaku sejak kebelakangan ini seperti pencemaran air dan pencemaran udara. Kempen amalan kita semula ini memberi kesedaran kepada saya dan masyarakat tentang kepentingan amalan kita semula dalam kehidupan seharian. Kempen ini penting bagi memastikan kestabilan ekosistem dan juga dapat mengelakkan pencemaran alam sekitar. Apa yang saya telah pelajari daripada kempen alam sekitar ini adalah kempen alam sekitar ini mampu memberi kesedaran kepada pelajar untuk sentiasa mengamalkan amalan kita semula kerana amalan kita semula ini memberi 1001 kebaikan kepada kita, antaranya mengurangkan pencemaran alam sekitar dan mengurangkan sisa bahan buangan. Jadi, kita sebagai pelajar bertanggungjawab perlulah menanam sifat ini untuk masa hadapan. Berdasarkan video yang telah kami sediakan, saya mendapati bahawa amalan kita semula ini sangat penting dalam kehidupan kita. Hal ini kerana dengan mengamalkan aktiviti kita semula, banyak kebaikan yang kita perolehi seperti mengurangkan pencemaran alam sekitar, memelihara alam semula jadi dan sebagainya. Oleh itu, saya berharap agar semua masyarakat lebih bersikap prihatin untuk menjaga alam sekitar dengan membudayakan amalan kita semula dalam kehidupan seharian. Saya dapat maklumat yang lebih mendalam tentang cara membuang sampah mengikut kategorinya, menjadikan sampah-sampah tersebut sebagai barangan yang boleh digunakan semula ataupun kita semula, dan juga memberikan kesedaran juga kepada saya untuk tidak membuang sampah merata-rata dan lebih berjimat cermat terhadap penggunaan plastik dan sebagainya. Itu sahaja. Terima kasih. Daripada kita semula, kita akan mendapat kepentingan terhadap manusia. Sebagai contoh, dapat memelihara sumber alam semula jadi untuk generasi akan datang. Kita semula mengurangkan penggunaan bahan mentah dan menggunakan sedikit tenaga berbanding pemprosesan bahan dari sumber asli. Oleh itu, alam semula jadi dapat dipelihara untuk generasi yang akan datang.